Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang mengikuti Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 11 Mac 2021. Sabah kembali mencatatkan penurunan kes harian dengan 1,154 kes baharu semalam, iaitu 198 kes lebih rendah daripada jumlah jangkitan sebelum ini. Bagaimanapun, kes bergejala yang berpunca daripada jangkitan sporadik kekal tinggi, iaitu 60.40% daripada jumlah kes keseluruhan. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masdi Manjun, kes bergejala secara konsisten merupakan kategori kes terbanyak di kebanyakan daerah di negeri ini. Semalam sebanyak 21 daripada 27 daerah merekodkan kes bergejala atau jangkitan sporadik sebagai penyumbang utama kes baharu. Sebanyak 1,138 atau 98.61% daripada jumlah kes baharu dalam kategori 1 dan 2, 7 kes kategori 3, 5 kes kategori 4 dan 4 kes kategori 5. Sementara satu kluster tempat kerja iaitu kluster persiaran Palma diisytiharkan tamat semalam. Kluster ini melibatkan lokaliti Tuaran, Papar dan Pinampang. Sehingga kini sebanyak 30 kluster lagi masih aktif di Sabah. Seterusnya ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Pandemik COVID-19 yang berlaku selama hampir 2 tahun telah memberi impak besar terhadap kitaran kehidupan normal masyarakat di seluruh dunia. Ke arah itu, Universiti Malaysia Sabah UMS mengadakan Simposium Kebangsaan Isu Sains Sosial dan Kemanusiaan 2022 dalam usaha mengadaptasi dan mencari hala tuju terbaik dalam mendepani COVID-19. Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya Dr. Asmadi Idris berkata, simposium ini menjadi wacana para penyelidik Universiti Awam dan Badan Bukan Kerajaan NGO dalam berkongsi penemuan terkini kajian berhubung adaptasi dan hala tuju dalam berhadapan dengan kehidupan pasca pandemik COVID-19. Simposium Isu Sains Sosial dan Kemanusiaan 2022 ini mengetengahkan dua ucap tama dan 5 tema yang merangkumi 19 atas kerja kesemuanya daripada tema COVID-19 dan komunikasi, COVID-19 dan dunia kerja baru, ini antara tema dia, COVID-19 dan pendidikan, COVID-19 dan luar bandar, COVID-19 dan hubungan antarabangsa. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan simposium secara maya ini di Kota Kinabalu. Seramai 103 peserta termasuk dari UMS, Universiti Teknologi Mara UiTM, Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, Universiti Sains Malaysia USM dan Institut Kajian Pembangunan Sabah mengikuti simposium ini. Kementerian Pembangunan Perindustrian akan mengadakan ekspo jualan di pasaraya terkemuka di seluruh daerah utama di Sabah selama sebulan bermula 3 April depan bagi merancangkan kempen Belilah Barangan Buatan Sabah. Pelbagai aktiviti telah dirancang sepanjang kempen ini bagi memastikan maklumat mengenai produk buatan Sabah sampai kepada pembeli di dalam maupun luar negeri. Menurut Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Dr. Joachim Gunsalam, ia termasuk pembukaan 4 lagi pusat produk IKS Sabah di Tuaran, Kota Merudu, Keningau dan Tawau sebagai tambahan kepada 4 pusat produk IKS yang dibuka tahun lepas. Selain itu, pihak kementerian juga akan bekerjasama dengan Malaysia Airport Berhad untuk mengadakan Expo Ramadan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Of course, kalau sudah sekatan-sekatan ataupun SOP ini sudah dilonggarkan, kita akan lebih rancak untuk masuk mengadakan mungkin kursus, mengadakan lawatan-lawatan dan promosi akan dirancangkan lagi semasa dalam fasa endemik nanti ini. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam konti Sabah FM di Kompleks Bersepadu KKMM, Kota Kinabalu.
Datuk Dr. Joakim berharap orang ramai menyambut baik pelaksanaan kempen ini agar objektif kempen tercapai sekaligus memberi impak kepada pembangunan ekonomi Sabah. Expo Usahawan Wanita Antarabangsa Sabah 2022 membuka peluang kepada usahawan seluruh negara, khususnya wanita, merancangkan lagi ekonomi keluarga dan negara selaras dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Program Anjuran Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Sabah IKS NITA sempena sambutan Hari Wanita Sedunia itu disertai 200 pempamer dari seluruh negara. Di dalam itu sebenarnya adalah rakan-rakan usahawan wanita dari seluruh Malaysia. Makanya kita ini sedang menjalinkan satu dalam IKS NITA percaya bahawa keluarga Malaysia itu harus ada. Dalam kami menjalankan keusahawanan ini, kita memerlukan kerjasama. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian Expo berkenaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Majlis dirasmikan isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Julia Salag. Sementara itu, para usahawan menyifatkan Expo ini sebagai satu peluang untuk memperkenalkan produk jualan mereka kepada orang ramai. Expo ini sangat manfaat, sangat bagus untuk kita kenalkan produk-produk yang baru. Produk-produk yang mungkin orang tak pasti sama ada keberkesanannya ataupun kebaikannya. So, di Expo lah kita dapat mempromosikan ke produk-produk yang baik. Bagi saya lah, Expo begini bagus kerana satu ia akan memperkenalkan produk ini ke setiap point of sales lah, market, consumer market. Macam saya pergi ke Sabah, baru orang Sabah tahu ada batik linut. Sangat exciting sebab diberi peluang kan, so, kadang-kadang ni kita tidak tahu yang ada expo begini. So jadi bila Mara memanggil kami untuk membuka booth ataupun expo ini, kami sangat teruja sebab memberikan kami satu platform untuk memperkenalkan produk-produk kami. Expo selama 4 hari hingga Ahad ini dibuka kepada orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 8 malam. Usaha Petronas Sabah bersama-sama Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKS Sabah menyediakan peralatan sokongan kepada pesakit memerlukan wajar dicontohi lebih banyak syarikat korporat dan badan bukan kerajaan NGO di negeri ini. Inisiatif melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR itu juga dapat membantu usaha kerajaan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat keseluruhannya terjaga. Dengan bantuan yang disalurkan pada hari ini pastinya akan dapat membantu pimpinan di kawasan kami ini untuk mengatasi berbagai masalah yang diperlukan oleh mereka-mereka yang terlibat. Adun Labuk Samad Jamri ditemui RTM dalam program Turun Padang dan Ziarah Kasih JPKS Sabah bersama Petronas di Beluran. Dalam program ini, 3 unit katil boleh laras diserahkan kepada keluarga pesakit terlantar selain bakul makanan dan wang bantuan kebajikan masing-masing kepada 2 penerima di Kampung Matanggar dan seorang penerima di Kampung Kelapis Darat Beluran. Sementara itu, pengarah JPKS Sabah, Jais Asri memaklumkan pihaknya bersama Petronas setakat ini telah menyalurkan 187 peralatan sokongan kepada pesakit memerlukan di seluruh negeri. Kita sedar bahawa masih ramai yang perlu kita santuni di daerah Beluran ini. Kalau mengikut senarai panjang yang kami ada, menunggu peralatan untuk dipinjamkan peralatan ini lebih 30 orang. Kita akan bantu sedaya boleh, khususnya melalui rakan-rakan strategik kita seperti mana hari ini Petronas hadir bersama dengan kita. Untuk program kali ini, Petronas melalui cabang CSR kami, Yayasan Petronas, menyumbang sebanyak 150 unit katil laras serta 13 unit penumpu oksigen. Dan ini semua bernilai anggaran RM600,000 Malaysia untuk seluruh Sabah. Dalam pada itu, keluarga pesakit menzahirkan terima kasih atas bantuan tersebut yang dapat mengurangkan beban mereka dalam penjagaan ahli keluarga yang terlantar sakit. Selepas dia kena penyakit yang kulit tu, dari situ dia macam merebak sampailah ke badan, sampailah dia tidak boleh bangun. Dan juga lutut-lutut dia bengkak. Hospital ada juga merasakanlah yang lutut dia berbuka sedikit renggang. Kedua-duanya. Keadaan dia sekarang macam beginilah. Tidak boleh berjalan, dia cuma duduk, itu pun dibantulah. Duduk di atas kursi roda kena dibantu, apa-apa hal urus dia punya diri sendiri pun semua 100% perlu dibantulah. Dia punya sakit itu nomor 1
pinggangnya, kedua lututnya, kepalanya. Lama sudah. Terima kasihlah juga sama itu bajikan Petronas Kerajaan Negeri yang bagi sumbangan ini. Secara keseluruhannya, sebanyak 11 unit katil boleh laras, 27 kerusi roda, 10 tongkat dan sebuah rangka berjalan diserahkan ke beberapa pesakit memerlukan di Beluran, termasuk di kawasan perkampungan dan pulau. Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP yang memberi peluang kepada golongan tidak berpendapatan tetap untuk memiliki rumah sendiri mendapat reaksi positif rakyat Sabah. Skim pinjaman menerusi syarikat milik penuh Kementerian Kewangan itu adalah selari dengan aspirasi keluarga Malaysia untuk memberi sokongan kepada mereka yang tidak mempunyai dokumentasi lazim pinjaman perumahan seperti slip gaji. Ketika ditemui, rata-rata penduduk memuji usaha kerajaan ini yang memberi peluang kepada golongan berpendapatan rendah untuk memiliki rumah. Dengan adanya jaminan kredit ni, maka mudahlah bagi pemandu-pemandu teksi untuk mendapatkan rumah pertama kerana syarat yang telah kita nampak, kelayakan dia RM1,000, minimum gaji. Saya berterima kasih karena dapat meringankan derba teksi untuk mendapatkan rumah seperti begini. Kalau inilah cara kerajaan untuk mendapatkan rumah untuk pemandu teksi dan orang-orang yang sekelas dengan pemandu teksi, saya pikir ini satu patut dicontohi dan patut dipujilah. Membantu kami dapat peluang untuk memiliki rumah pertama. Mungkin memudahkan kami lah dapat rumah pertama dengan bantuan kerajaan ini. Ini satu hadiah kepada rakyat lah di Malaysia ni, sebab selama ni kan petani nelayan ni tidak ada mana-mana skim yang boleh membantu untuk dorang untuk pinjaman perumahan daripada mana-mana bank. Jadi dengan ini skim ni dapat membantu sedikit sebanyak mereka untuk mendapatkan rumah pertama mereka. Skim-skim yang seperti ini adalah bagus untuk macam kami ni para peniaga. Kita tidak mempunyai slip gaji ataupun kita punya pendapatan tu adalah rendah. Kalau adanya skim macam ni, actually macam boleh bantu kita untuk mendapatkan rumah pertama kita. Dalam pembentangan belanjawan 2022 lalu, kerajaan memperuntukkan dana sebanyak RM2 bilion bagi melaksanakan SJKP. Antara syarat kelayakan, warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, berpendapatan kasar minimum RM1,000 sebulan dan tinggal dalam lingkungan 20 km dari cawangan institusi kewangan tempat permohonan dibuat. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah. Teruskan bersama berita RTM untuk perkembangan sahih dan terkini. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Malaysiaku negara tercinta, aku bangga menjadi warganya. Walaupun pelbagai budaya, semua hidup rukun dan harmoni. Ada gurau senda, musik dan mengusik, terjalin hubungan